untuk berkongsi ilmu, bukan ilusi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera diucapkan kepada panel hakim yang arif lagi bijaksana, penjaga masa yang sentiasa peka dan menghentikan jamnya, guru-guru, seterusnya, rakan-rakan seperjuangan yang dikasihi sekalian. Berdirinya saya di sini adalah untuk menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Membaca Wahana Pengetahuan. Para hadirin sekalian, pasti kalian pernah mendengar kalimat membaca, kan? Kalimat membaca menurut Kamus Dewan bermaksud memerhatikan sesuatu isi yang tertulis atau tercetak dengan teliti dan memahamkan makna kandungannya. Manakala kalimat wahana pula membawa erti, saluran atau perantaraan yang membolehkan sesuatu perkara dapat disampaikan, dilakukan atau dicapai. Dan istilah pengetahuan pula bermaksud ilmu. Begitulah kupasan modul pidato yang bakal saya telusuri pada hari ini. Junjungan kasih sudah bermadah dikurnia pada kaum kerabat. Amalan membaca amatlah mudah, sudah diamal sejak berabad. Sidang hadirin sekalian, mudahnya amalan membaca. Membaca dikenali sebagai sebuah bentuk komunikasi dalam menelaah ilmu yang utama. Perkara ini disebabkan oleh kerana kemudahan prosesnya. Membaca hanya memerlukan kefahaman terhadap maksud abjad yang terdiri daripada huruf, tanda baca, nombor atau dengan kata lainnya, tulisan. Tulisan dan membaca sudah pun digunakan oleh manusia sejak lebih dari 5,000 tahun yang lalu. Terdapat lebih dari 100 sistem tulisan yang sudah wujud di muka bumi ini. Antaranya ialah tulisan Jawi, Hanja dan Rumi. Sebagai contoh, dengan membaca setiap aksara yang terkandung dalam bahan bacaan, kita dapat mencerahkinkan pelbagai maklumat dan informasi yang guna. Malah, ramai juga golongan cendekiawan yang mempelajari ilmu dengan membaca melalui pelbagai tulisan dan bahasa. Impaknya, melalui pengetahuan yang kita peroleh daripada amalan membaca ini, secara tidak langsung, proses pemikiran dan persepsi kita terhadap kehidupan seharian akan berubah menjadi lebih matang. Indah sungguhlah manusia dia, dibina pakai duri selandak, membaca dengan pelbagai media, mahu nyata ataupun tidak. Sidang hadirin pecinta ilmu sekalian, medium bacaan seiring peralihan zaman. Tulisan telah pun beradaptasi mengikut peredaran zaman. Menjelang era globalisasi ini, kita telah pun diperkenalkan dengan kemudahan seperti itu. Poster-poster dan iklan-iklan telah pun dimaknai internet. Dengan itu, lebih ramailah lagi golongan yang mengetahui sesebuah perkara dan berita dengan mengakses pelbagai jenis bahan bacaan melalui peranti yang berbeza. Hadirin, mari kita langkau kembali ke masa silam. Masyarakat terdahulu tidak kurang hebatnya juga dalam memperoleh ilmu melalui membaca, walaupun pada masa itu tidak wujudnya lagi internet. Hal ini demikian kerana mereka membaca melalui tulisan tertera pada kertas, kulit haiwan, kulit pokok serta batu. Maka itu dapat dikukuhkan lagi bahawa membaca merupakan wahana yang cukup kukuh dalam memperoleh ilmu kerana mampu diaplikasikan pada pelbagai jenis permukaan dan media. Maka tiada lagi alasan yang boleh diberikan jika ada dalam kalangan generasi muda culas untuk membaca dan memberikan pelbagai jenis alasan. Kerana seiring dengan perkembangan dunia teknologi, bahan bacaan telah berevolusi sesuai dengan kemudahan yang dikecapi. Hilangnya tahta entah ke mana, pasti dituntut kembali yang berhak. Adanya membaca sangat berguna, dapat dikecap pelbagai pihak. Sidang hadirin sekalian, membaca tanpa batas dibayar. Pernahkah hadirin terfikir bagaimana mereka yang cacat indera penglihatan memperoleh ilmu pengetahuan? Antara alternatif mereka ialah mendengar. Namun, bagaimana pula nasib mereka yang buta dan peka? Natijahnya, kebanyakan daripada mereka membaca. Ya, mereka membaca menggunakan sistem tulisan Braille.
Braille merupakan tulisan yang dibaca melalui sentuhan. Sistem ini telah dicipta oleh Louis Braille yang dirinya sendiri buta. Bayangkan hadirin sekalian, betapa ramainya golongan seperti ini memperoleh ilmu hanya untuk kehidupan seharian semata-mata. Mereka dapat menjalani kehidupan layaknya insan lain melalui ilmu yang dikecapi dengan membaca. Ini tidak termasuk ilmu yang digunakan untuk perkara lain. Ilmu yang digunakan untuk melestarikan alam, ilmu yang digunakan untuk melahirkan masyarakat yang berkualiti, serta ilmu yang digunakan untuk meningkatkan taraf hidup seseorang insan. Maka jelaslah melalui amalan membaca, insan-insan istimewa ini tidak terkecuali dalam menambah ilmu demi kelangsungan hidup mereka. Hadirin, sebelum berakhirnya pidato saya, izinkan saya menyimpulkannya terlebih dahulu. Membaca dapat ditakrifkan sebagai wahana pengetahuan yang utama oleh kerana kemudahan prosesnya, mudahnya ia diaplikasikan pada pelbagai jenis permukaan dan media, serta mampu dilakukan oleh pelbagai jenis golongan mahu yang sihat, yang sakit atau yang kurang sempurna fizikalnya. Maka jelas lagi bersuluh bahawa membaca mempunyai keberkesukanan yang cukup tinggi dalam memperoleh ilmu pengetahuan. Maka dengan itu, kemahiran membaca perlulah dikuasai oleh setiap individu dan masalah seperti buta huruf harus dibendung. Ini bagi membolehkan ilmu pengetahuan dapat dikongsi dan disebarkan secara meluas tanpa batas. Sesungguhnya, ilmu pengetahuan merupakan elemen yang sangat penting dalam kehidupan setiap individu. Segala hujah sudah diberi, moga dapat berjumpa lagi. Dengan itu, berakhirlah sudah pidato saya. Terima kasih diucapkan kepada hadirin yang sudi mendengar. Sekian, terima kasih.